sampai ke rumah sana, rumah kembali. Panas kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wa syuhada wal ulama wat tabi'in wat tabi'in tabi'in bi ihsan ila middin summa ila arwahi walidina muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اما بعد. وصلى الله وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi. Patutnya malam ni saya tak ada kat sini. Dah plan-plan dah nak pergi ke Kota Tinggi. Saya sekali nak jumpa kawan-kawan satu Johor kan. Kali tengok-tengok jadual, alamak malam ni kapan Haji bagi, dibayar Haji bagi, cancel tak jadi. Baik, insyaAllah jadi cuma sekadar nak tanyalah siapa ada nota sikit kita berhenti sampai ke mana? Saya terlepas. Kalau saya ceritakan ni benda yang dah diceritakan, tolong ingatkan tak maaf kita 3-4 tempat pakai kitab ni, bila terlupa tandanya panjanglah cerita. Baik, alhamdulillah sama kita mengucapkan sekali lagi, kita mengucapkan setinggi syukuran kepada Allah SWT. Dimaklumkan pada hari ini kes COVID meningkat lagi 4,000 lebih Jadi kita sebagai orang Islam ni, di samping kita berusaha ambil booster ke apa benda, kita jangan lupa kadang-kadang ini adalah cara Allah nak menegur kita biar kembali kepada Dia. Kita beruntung rupanya dengan adanya COVID ni, macam-macam Allah buka yang kita tak perasan. Kita tak perasan selama ni kita boleh hidupkan solat jemaah kat rumah. Kita tak perasan kita boleh buat pengisian. Kita tak perasan kemampuan sahabat-sahabat kita baca khutbah bila surau-surau diberi kebenaran untuk menjadi masjid sementara. Macam-macam. Dan suami-suami tak perasan selama dia boleh nyampaikan tazkirah kat rumah. Sekali dia buat dengan isteri, insyaAllah lepas ni kat depan ni tak payah orang lain, orang tempatan pun tak apa. Sebab Rasulullah SAW, budaya Rasulullah ni siap lepas main dia buat tazkirah. Tak kira siapa lah, Pak Imam ke, kalau asyik Pak Imam je, Pak Imam pun penat juga. Orang kata berbagi-bagilah. Bilal dengan kerja dia, Pak Imam dengan kerja dia, orang belakang Pak Imam, lepas je Pak Imam baca doa, ambil lagi kitab tu, baca lah ke depan, tak susah mana pun. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung perbicaraan kita pada kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Perlu saya tekankan kat sini, kitab ni nampaknya macam kita rasa macam perlu aku tahu, cuma kadang-kadang kita terlupa tuan-tuan. Kita kena ingat kembali, kalau aku ni orang Islam, sepatutnya aku macam mana. Baik tuan-tuan yang mata Allah sekalian, insyaAllah pada malam ini
Saya rasa kita pergi pada tajuk saya mestilah dapat menguasai diri. Dah sentuh belum agak tu? Saya mestilah dapat. Kalau dah tolong cakap. Saya mesti. Ustaz, kalau masa saya ni akhir sekali dah 17 Ya. atau mungkin sesuatu ada lagi tu. Cerita tentang apa? Iaitu tanggungjawab bersama mendidik anak. Okey, betul lah tu. Betul Betul lah tu. Mungkin ada satu tajuk sikit lagi sebelum tu. Sekejap. Tanggungjawab selepas berumah tangga dah. Ya, tanggungjawab mendidik anak tu. Masuk bab kelima insyaAllah. Saya mestilah dapat menguasai diri. Apa artinya saya menganut Islam? Saya mestilah dapat. Antaranya persediaan kita adalah saya mestilah dapat menguasai diri. Di dalam kehidupan ini, insan bertarung dengan dirinya sendiri. Ada kalanya ia menang dan ada kalanya ia kecundang, atau ia tetap dalam pertarungan yang berterusan. Sememangnya pertarungan ini berterusan sehinggalah ajal maut menjemputnya. Firman Allah Ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha, macam dah ni. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah akan mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 91. Surah Asy-Syams, surah yang ke-91 ayat 7 hingga 10. Itu dia. Nak beritahu pada kita sebagai seorang manusia, selagi mana kita hidup, Allah akan sentiasa uji kita. Hanya satu sahaja manusia yang hidup tapi Allah tak uji dia. Siapa tahu? Manusia ni pada diri dia tak ada hukum. Agak-agak siapa? Orang gila lah. Dia tak ada hukum pada diri dia. Dia tak pening makan selongkor tong sampah pun dia tak kisah. Jalan tak pakai baju tak kisah. Tak semayang tak kisah. Tapi kalau ada orang yang dikatakan orang kurang akalnya datang ke surau, dia semayang sama-sama, itu sebagai satu tanda yang tak datang tu lebih kurang akal daripada dia. Itu kita kena faham. Itu dia. Sebab itu satu ketika di masjid pada Jawa dulu, ada seorang pakcik ni, orang panggil dia Komeng. Saya suka sebut ni. Dia kalau semayang, dia lah saf pertama, dengan serban, dengan jubah. Semayang sunatnya satu rakaat dia. Betul bersalam. Dia duduk diam. Orang kata dia ni tak betul, tak apa. Kita kata kalau orang tak betul tak datang masjid. Yang tak betul tak datang masjid tu. Yang tak datang tak betul. Begitu juga kita ngajar anak-anak kita. Orang yang tak semayang ni orang apa? Satu, orang kafir. Kalau dia orang Islam tapi tak semayang, tak, orang gila. Katakanlah dia orang Islam, dia tak gila tapi dia tak semayang, macam mana? Orang apa tu kita kata? Mayat. Jadi kalau kita kata ajar pada anak-anak kita, jadi orang-orang yang tak semayang, kalau kau nak tengok hantu tu, itulah orang yang tak semayang. Orang semayang, orang kalau semayang, orang kalau, sebab apa? Orang yang tak semayang, orang mati je. Orang semayangkan dia kan. Jadi bila dia tak semayang, kita ajar anak kita, cucu kita, kau nak tengok hantu, kau tengok orang tak semayang. Jangan kita ajar kau keluar malam, kau nanti apa? Panggil apa? Nanti apa istilah orang kata dulu? Nanti kau kena nyuruh anti lah, macam-macam. Itu dia. Baik, Allah ilhamkan pada kita dalam diri kita ni, ala wahya qalb, dalam hati kita ni ada dipanggil hati. Allah ilhamkan yang buruk, Allah ilhamkan yang baik. Yang mana kita pilih? Yang mana kita pilih? Sebab itu kan ada satu doa, wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah.
Ya Allah, jadikanlah satu benda yang baik yang kalau aku pandang benda tu baik dan aku buat, dan kalau benda tu tak baik aku pandang tak baik dan aku takkan buat. Kan ada doanya gitu kan. Kita kena begitu. Kadang kita perasan benda yang kita buat tu tak baik, tapi hati kita baik. Contohnya baru-baru ni pelajar universiti cuci kuil. Dia tak perasan, tapi kalau dia tak perasan, bila ditegur dia terima, alhamdulillah. Yang masalahnya bila ditegur orang lain pula yang melenting-lenting. Inilah Islam, tak boleh lebih kurang. Kita ni ada hukum sebenarnya, tertakluk pada hukum, tak boleh sembarang-sembarang. Maksud inilah yang terkandung dalam sabda yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, yang bermaksud dan dibentangkan fitnah ke atas hati manusia seperti jalinan tikar, satu demi satu, maka mana-mana hati yang menerimanya akan ada titik hitam padanya. Mana-mana hati yang menolaknya akan dititik dengan titik putih, sehingga hati itu menjadi salah satu daripada dua hati tadi. Satu putih melepak seperti batu putih yang tidak dapat dicacati oleh sebarang fitnah, manakala satu lagi adalah hati yang hitam legam yang tidak lagi mengenali sebarang kebaikan dan tidak menolak sebarang kemungkaran. Ini dia. Bila kita buat sekatu maksiat, kalau ikut berpandukan hadis ni, ada satu titik hitam kat hati kita. Yang kita tengok lah. Bukan dikatakan hati yang kita kata apa tu, ikut terma sains tu, ikut terma perubatan. Hati ni dimasukkan lebih halus lagi. Lepas itu kita kalau tanya pada diri kita, adakah kita bila mana ada orang sahabat beri kita teguran, kalau teguran tu betul, kita terima tak? Kadang-kadang teguran tu betul, tapi kita boleh terima. Kita bimbangnya hati kita keras ketika tu. Kita bimbangi tu. Cepat kita istighfar. Kadang-kadang sahabat tu ajak kita buat satu benda tak baik, kita boleh ikut pula. Itu kita bimbang. Takkan tuan-tuan nak buat benda haram, orang datang surau ni, tidaklah. Contohnya begini, tengah ngeteh-ngeteh, azan asar masuk. Aku nak pergi masjid dulu lah, surau semayang. Relax lah, semayang kat rumah pun boleh. Kita minum dulu, kita kena goreng pisang dulu. Ini goreng pisang janda ni, sedap ni. Kita ikut ke tidak? Hati yang bersih betul, dia kata tak apa, lepas ni kita boleh kena goreng pisang janda lagi. Hati yang putih, kalau hati yang ada yang tarikan ke arah maksiat lebih kuat, dia kata tak juga makan dulu. Allah katakan kalau kita tengah makan, kita habiskan makanan, pandai pula masa tu. Nanti kan terkenang-kenang kalau tak habis. Dia punya alasan kan. Macam itu maksudnya. Itu juga kadang-kadang isteri kita ngajak kita benda buat tak baik. Bukanlah buat tak baik tu buat maksiat, tidak. Benda tu baik, cuma kita banyak kan orang datang derma, tak derma maulid. Saya percayalah isteri-isteri kat sini tak macam tu. Jangan salah faham tu. Orang datang dan tak derma maulid, laki dah keluar kan dah RM50. Bang, banyak no bang? Ya ke? Ya. Ni belanja rumah lagi, simpan balik, keluarkan RM10. Keluarkan juga. Kita bimbangi macam tu lah. Kita bimbangi. Begitu juga isteri. Kadang-kadang suami ajak ke arah tak baik. Ke arah tak baik. Kita cakap, bang, kita ni tak bila. Contohnya waktu nak dekat-dekat maghrib tu lah, lelaki ajak pergi ngeteh kan. Tak apalah bang, dekat maghrib dan ni awak pergilah surau. Nanti kan lepas isyak kita pergi ngeteh. Alah, sempat yang mati tu bila-bila masa je bang. Tu dia. Janganlah marah. Laki-laki ni tak boleh kena marah. Laki-laki ni kan terkenal dengan ngada-ngadanya. Manjanya lebih. Ego, apa dia? Sabar. Itu bukan sabar namanya. Itu dia. Itu dia maksud hadis ni. Maksudnya itu dia. Okey, dalam pertarungan menghadapi nafsu manusia terbagi kepada 3 golongan. Ini sepatut tajuk malam ni. Kebetulan pula Abu perasan ada tulis 17 bulan 1 yang lalu. Dah 17 ke?
Ni terlibat satu bila ni? Akhirnya nafsu manusia terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama, golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu mereka. Mereka hidup dengan keseronokan di atas muka bumi ini dan ingin hidup berkekalan di dunia. Mereka adalah orang kafir dan orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka. Golongan ini melupai kebenaran, kebesaran dan nikmat Allah, lalu Allah juga membiarkan mereka. Itu dia. Di dalam Al-Quran, Allah menyifatkan mereka sebagai orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Firman-Nya, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihatnya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pengajaran? Surah Al-Jasiyah ayat 23. Itu dia. Bila Allah dah tutup telinga kita, Allah dah butakan mata kita, kita nampak benda-benda yang tak baik tu elok semua. Kita punya sangatlah nak jaga hati orang-orang bukan Islam sampai kita lupa mana boleh, mana tidak. Baru-baru ni tular satu gambar. Seorang sahabat ni dia pergi ke Bukit Batu Cave menyambut Taipusam. Adalah orang tegur. Maka orang tu keluarkanlah satu lagi gambar tuan guru berpakaian merah. Ni macam mana pula dia kata. Baik, di sini datangnya ilmu, tuan-tuan. Contohnya macam kita nak menghadapi tahun baru Cina kan. Tahun baru Cina disambut oleh semua orang berbangsa Cina, tak kira apa agama. Itu kita kena faham. Berbeza dengan Taipusam. Taipusam itu ada perayaan keagamaan. Tak sama. Ini kita kena faham. Tahun baru Cina disambut oleh semua orang Cina yang tak kira agama apa. Baik dia Muslim ke, dia Islam ke, dia Buddha ke, dia Kristian, dia tak ada agama, dia akan sambut. Sekadar menyambut tahun baru Cina sajalah. Jadi itu kan perayaan agama. Jadi tak salah kalau kita jumpa orang Cina, kita kata Komi Facai, tak salah. Yang salah kalau kita jumpa dia masa perayaan Cap Gome. Oh, happy Cap Gome. Cap Gome itu perayaan agama. Itu hati-hati. Kita tidak boleh lebih kurang dalam ini. Itu kita kena faham. Islam itu bertoleransi, tapi hanya pada batas-batas yang dibenarkan oleh syarak. Baik. Ini golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu, iaitu golongan orang-orang kafir. Golongan kafir dan golongan orang-orang yang mengikut jejak langkah dia. Kalau orang kafir tu tak salah, biar langkah dia lah. Dah memang dia tu kafir, bukan tak salah. Dah dia tu orang kafir. Ada pula orang Islam yang berperangai dan berpendirian seperti orang kafir. Bila dikatakan dia pula mencadangkan, buang masa dekat mesti ajar pengajian agama Islam ni. Buang masa. Tak ada market, tak ada pasaran. Kalau kita tengok budaya seks bebas ni kat mana? Dekat U kan. Budaya apa? Mazhab apa? Amalan Syiah kat mana? Di U. Wahabi banyak bertapak di mana? Di universiti. Macam tu kita nak hilangkan pelajaran agama Islam daripada universiti. Nak mampus. Yang bercakap ni pun lebih kurang tak ada. Kalau kita cakap tak ada agama, orang tak terima. Tapi kalau orang ada dalam sikit, dalam diri dia tu ada sikit faham agama, dia tak akan cakap macam tu. Ada pula orang yang menyokong. Ini dikatakan orang-orang yang seangkatan dengan orang-orang kafir. Cakap jangan marah. Dia kata apa? Saya mengucap, saya puasa. Orang kafir berpuasa, ingat apa? India puasa, Buddha puasa, ingat tak puasa? Dekat Malaysia ni orang Cina bulan Ramadan puasa. Puasa tak ada masalah. Tapi Allah pandang ke?
Orang bukan Islam kalau puasa, Allah pandang ke? Allah tak pandang pun. Kau nak puasa setahun pun tak puasa dah. Siapa larang? Syaratnya Islam. Tapi kau pula dah agama Islam, kau cakap pula tak perlu pelajaran agama. Ini something wrong. Tengok budak-budak sekarang tuan-tuan, takut. Saya tak cerita orang lain, saya cerita sekolah agama. Bila kita tanya pelajar sekolah agama dan jannah, kenapa kau tak semayang? Adakah kat sekolah agama tak ajar semayang? Minta maaf cakap, kalau dah semuanya hantar ke sekolah agama, dekat rumah tak ada didikan dan penekanan dekat rumah, memang tak berjaya. Anak masuk sekolah agama, perempuan ni bertudung, tutup aurat. Keluar sekolah agama, mak ambil dengan rambut merebang macam pontianak. Macam mana? Baju ketat, seluar ketat. Jangan kata orang tua, jangan kata orang muda, aku tengok boleh macam mana? Bapak datang dengan seluar pendek, macam mana? Hantar anak pergi ngaji kat rumah, betul lah, pergi ngaji kat rumah, betul. Masalah kat rumah dia tu ngaji tak ngaji. Yang kat rumah tu, yang kat rumah. Dia tu soal lain, yang kat rumah tu. Abah dah tua, tak payah ngaji. Siapa kata? Mak tak pandai, belajar. Patutnya jangan hantar anak orang hantar rumah ngaji. Bawa orang ngaji datang rumah. Ajar satu keluarga, baru betul. Cempak kat orang je, di sini tak nak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin, terutama kaum bapa, yang mana kamu akan ditanya tentang orang yang kamu pimpin. Keluarga kita lah. Main-main tuan-tuan. Itu dia. Baik. Yang kedua, golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsu. Tadi golongan yang mengikut hawa nafsu. Kedua, golongan yang bertarung dengan untuk menentang hawa nafsu. Dalam menentang hawa nafsu, ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kecundang. Apabila mereka terlibat dalam kesalahan, mereka segera bertaubat. Begitu juga bila mereka bermaksiat, mereka segera sedar dan menyesal serta memohon keampunan dari Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita lah. Kita doalah mudah-mudahan kita. Kita nak kata kita tak bermaksiat, siapalah dia kita ni, kan? Itu dia. Firman Allah Ta'ala, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 135. Ini sikap kita. Kalau kita kata kita ni insan yang lemah, macam lagu siapa? Rohana Jalil kan? Aku insan yang lemah. Itu je lah aku tahu. Lain tu. Kalau kita lemah, kita dah terbuat maksiat, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat. Jangan bertangguh. Kerana kita bimbang, dalam keadaan kita bertangguh, itulah Allah panggil kita balik. Apa kita nak cakap? Tak kira kita muda ke, tak kira kita tua ke. Yang muda mungkin belum banyak buat maksiat, yang tua mungkin dah banyak buat amal, buat ma'ruf. Tapi ada juga maksiatnya. Cepat-cepat. Bila mana kita tahu benda tu salah, cepat-cepat taubat, cepat-cepat kembali pada Allah. Buatlah apa yang patut. Istighfar ke, dan antara amalan-amalan yang menghapuskan dosa apa tu? Sedekah ke, sembahyang sunat taubat ke, buat. Baik suami, baik isteri, baik yang pasangan suami isteri muda ke dah tua. Orang dah tua ni dia lagi cepat terusik. Sekarang isteri apa tercuit hati dia punya merajuk, masya-Allah. Kita bimbang suami kalau merajuk sudahnya mempertikaikan apa segala kebajikan yang isteri buat, kesian dia.
Tak ada siapa manusia yang berhak negur kita melainkan isteri kita. Tu kita kena faham. Dia beri kita, memang Allah yang bagi kan. Dia beri kita anak. Dialah tempat kita menyalurkan kita punya syahwat. Dia masakkan kita, dia jaga minum pakai kita, macam-macam dia jaga. Dia tinggalkan isteri, dia tinggalkan mak bapak dia demi kita. Maka dia adalah orang yang paling berhak nak membebelkan kita. Orang lain tak berhak. Jadi kalau ada kawan-kawan kata, kau ni takut bini, jangan balik marah pula. Awak tahu tak orang dah kata saya takut bini. Itu bukan takut bini, itu sayang namanya. Bini tak takut dah kasar lah. Yang kata bini tak takut ke apa? Betul, bini tak takut dengan kita. Tak payah banyak, seminggu dia tak masak, hitam kita. Asyik makan luar je. Boleh? Asyik makan luar je. Gosoklah baju awak sendiri, boleh? Demam. Sebab itu orang perempuan kalau kematian suami jarang kahwin lagi. Tapi laki-laki kalau kematian isteri, sebulan je dah meleleh dia nak kahwin. Biasanya. Biasanya. Saya tak kata siapa-siapa, baik yang mendengar maupun yang berkata, lebih kurang je lah. Baik. Kita melawan hawa nafsu kita, itu adalah mujahadah. Kita kena sentiasa berusaha menentang dan melawan hawa nafsu, tak kira di mana. Sebab nafsu ni permainan dia macam setan, cukup seni, nak pusing sekejap saja. Contoh, bila dengar ceramah kena batang hidung kita, kita mesti marah. Itu nafsu tu. Itu nafsu tu. Patutnya kita syukur ada orang ingatkan kita. Maka cepat-cepat istighfar. Biarlah kita mati dalam keadaan kita berusaha melawan hawa nafsu, tak salah. Melawan hawa nafsu ni bukan maksudnya tolak kesenangan dunia, tidak. Kita ambillah dunia sebanyak-banyaknya, siapa larang, asalkan halal. Tetapi kita boleh gunakan dunia itu untuk bekal diri kita di akhirat. Itu konsepnya. Bukan kita ambil banyak-banyak, kita nak menggayakan anak, cucu, cicit kita, nak buat apa? Bukan begitu. Niat tak betul tu. Kalau kita ambil harta banyak-banyak, kita cari harta banyak-banyak dengan tujuan nak mengkayakan anak kita, nak mengkayakan cucu kita, nak mengkayakan cicit kita, kita dah salah. Kalau Allah nak tarik balik sekejap ni, itu hak Allah. Sepatutnya kita cari duit banyak-banyak, nak buat apa? Untuk bekal aku menghadap Allah. Sebab mata wang kalau kita simpan dalam bank lama-lama, dia akan susut nilai. Tapi kalau kita simpan dekat bank Allah, dia akan bertambah. Sehingga kan tak tahu berapa peratus. Yang kita boleh trace, yang kita boleh agak paling tinggi adalah 700%. Ini jaminan Allah bayar balik. Dan ada di jaminannya Allah kata, aku saja yang tahu, korang tak tahu. Biasa kita sedekah dalam bulan Ramadan, itu hak Allah saja. So jangan simpan banyak-banyak. Cukuplah bagi anak tu bekal untuk dia hidup dah. Tak payah sampai dia tu kaya raya. Orang sekarang simpan harta begitu. Harta, anak aku nak anak 5, beli rumah 1, beli rumah sampai 5 untuk anak-anak. Sudahnya anak-anak tu, ya nak cakap apa? Goyang kaki dah ada rumah kan? Kan lain, beza dengan anak-anak usaha sendiri. Itu dia. Kalau rasa duit banyak, takut dikejar oleh lembaga hasil dalam negeri, derma, madrasah banyak. Apa susah? Apa dia? Okey, itu dia. Baik. Inilah golongan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Asal buat salah, taubat. Biar macam orang gila, tak apa. Kita rasa benda tu salah sikit, kecil ke besar ke, cepat-cepat taubat. Kita rasa kita melambatkan semayang, melewat-lewatkan waktu semayang itu salah besar. Salah. Jangan cerita salah tu besar ke kecil, dan jangan cerita pahala tu besar ke kecil. Allah menyembunyikan benda tu semua sekali. Jangan ingat kita ambil sampah, kita buang sampah, kita kunyit sampah tu, oh dos pahala kecil, aku nak cari pahala yang besar. Kita tak tahu. Segala benda yang baik kita buat, segala benda yang buruk kita tinggal.
Kalau terbuat, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat bertaubat. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang cepat taubat. Kalau kita rasa kita dengan rumah kita hari ni ada kasar ke, ada apa ke, cepat-cepat tadi abang kasar tak? Kalau kasar abang minta maaf ataupun sebelum tidur, abang minta maaf kalau hari ni abang ada salah dengan awak. Kena buat dia tak hari tu. Isteri pun bang, maaf pun begitu juga. Kalau ada masalah dengan abang, minta maaf. Apa dia? Ada. Tua-tua ni buat lagi bagus. Ada. Tua-tua buat lagi romantik. Muda-muda buat biasa. Tu biasa. Tu biasa. Orang tengah muda kan. Tapi kalau tua boleh buat, apa dah? Tu keluar nak bagi minta maaf dengan bini ke? Gurau je. Tu dia. Minta. Begitu juga dengan kawan. Sebab itulah kita lepas mayang kita salam. Itu tujuan dia antaranya. Memanglah tak ada riba oleh Rasulullah, tapi itu tujuannya. Sebab itu banyak taqabbalallahu minkum. Betul tak? Lepas tu cakap apa? Minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minkum. Moga Allah terima kita semua. Minna wa minkum taqabbal, daripada kita dan daripada minna, daripada kami, wa minkum, dan daripada semua orang yang daripada semua orang, taqabbal ya karim, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang itulah maknanya. Itu guna dia. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi biasa berjumpa je, berpisah je, taqabbalallahu minkum. Buat apa ni? Orang kita ni kadang nak sekat, taqabbalallahu minkum. Itu kat surau je. Ada pula macam tu. Buat lepas ni. Kat kedai je. Okey mak, aku balik dulu mat. Okey, taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Cuba buat. Kalau tak orang kan dalam something wrong. Sebenarnya betul. Itulah caranya. Doakan kawan-kawan sebelum tidur. Kan nak katakan sebelum tidur. Apa dia? Mula-mula sekali, ampunkan semua dosa manusia pada kita. Kedua, halalkan segala hutang. Tapi jangan cakap dia. Kita kena halalkan. Tujuannya untuk menyenangkan dia dekat akhirat kelak. Tapi kalau dia jumpa kita, dia bayar hutang, ambil yang itu banyak. Betul. Jangan kata, aku dah halalkan. Tu soal ambil dulu. Berapa ni? Mak bang ni 5 tahun lepas saya ada hutang abang RM5,000. Ni saya bayar balik bang. Dah mak bang terlambat. Kita apa. Ni aku bagi kau RM1,000. RM4,000 tu boleh buat benda lain. Kan tu. Tapi janganlah kita kalau jangan cakap dengan dia, kita halalkan. Yang penting sebelum tidur kita halalkan. Tu dia. Lepas tu kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan hari ini ada kebaikan aku buat. Kalau ada kebaikan yang aku buat, ya Allah, aku hadiahkan semuanya pada ibu dan ayah aku. Begitu lah. Itu dia. Ya Allah, andai kata hari ini aku dah buat salah dengan orang, Engkau mudahkanlah hati dia untuk memaafkan aku. Macam itu. Itu cara yang terbaik untuk biar kita tenang. Cuma kadang-kadang masalah zaman sekarang, orang yang berhutang tu hati dia tenang. Orang yang bagi hutang pula tak tenang. Dia tengok, Mamat ni, hutang aku tak bayar-bayar, kita bertukar-tukar. Kena pula yang hutang dulu, Mat, okey, Mat nanti hutang kau nanti aku bayar. Selama dia cakap. Ada macam itu. Nak cakap macam mana kan? Sebab itu kalau ada orang nak tolong kita, gini je lah. Mat, pinjam 500, Mat kata duit. Gini lah, aku pun tak duit. Nah, aku bagi kau 100. Kau cari lagi 300. Itu cara dia. Kalau kita boleh redha, tak apa. Kata kita memang kita tak boleh redha, so kita bagi je lah 100. Itu. Sehubungan dengan pengertian inilah diriwayatkan satu kisah oleh Wahab bin Munabbih yang mengatakan, sesungguhnya Iblis pernah bertemu dengan Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihissalam. Lalu Nabi Yahya berkata kepada Iblis, ceritakan kepadaku tabiat perangai manusia menurut pandangan kamu. Lalu Iblis berkata, golongan pertama dari manusia ialah seperti kamu ini. Mereka ini terpelihara daripada berbuat dosa. Manakala golongan kedua adalah mereka yang berada dalam genggaman kami, sebagaimana buah
bola berada di tangan anak-anak kamu, mereka menyerah diri bulat-bulat kepada kami. Manakala golongan yang ketiga ialah mereka golongan yang sangat sukar untuk kami kuasai. Kami menemui salah seorang dari mereka dan kami berjaya memberdayakannya dan mencapai hajat kami, tetapi ia segera memohon keampunan bila ia sedar, dan dengan istighfar itu rosaklah apa yang kami dapati darinya. Maka kami tetap tidak berputus asa untuk menggodanya, dan kami tetap tidak akan mendapat hajat kami. Golongan pertama, orang yang terpelihara daripada dosa. Ni Iblis cakap. Iblis walaupun berbohong, tapi dalam bab-bab ni dia kena cakap terang. Golongan kedua, orang yang senang digoda. Golongan ketiga yang susah, digoda, orang tu cepat-cepat taubat minta maaf. Walaupun orang tu buat maksiat besar. Contohnya tuan-tuan, seorang perompak, dia sedar dia berompak, kesalahan berompak tu, dia cepat-cepat taubat. Habis kalau dia buat lagi, itu bukan taubat. Tapi boleh tak orang yang dah buat taubat? Ada satu orang hamba Allah berjumpa dengan seorang ulama. Ya Tuan Guru, saya ni seorang ahli maksiat, saya suka minum arak, tapi macam mana semayang saya Tuan Guru? Tuan Guru cakap apa? Teruskan solat. Maksudnya jangan kau tinggalkan solat, walaupun dalam keadaan kau buat maksiat. Jangan tinggalkan solat, kerana solat akan pimpin dia balik. Itu maksudnya kita. Maksudnya apa? Asal buat maksiat, taubat. Asal buat maksiat, taubat. Orang yang dah gila main judi, dah gila main nombor ekor, boleh berhenti ke? Gatal lo tangan kau tak pergi. Kena pula kat tangan ada duit, kau dapat gaji kan. Kena pula malam tadi mimpi, ternampak kat bulan tu nombor 3564. Contoh, esok dia bagi beli 3564. Tu dia tak kena. Astaghfirullahaladzim, benda ni kan dosa. Tobat. Lepas tu esok dosa, buat lagi, tobat lagi, buat lagi. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita bimbang. Dalam keadaan kita buat dosa tu, kita belum taubat, Allah tarik nyawa kita. Bayangkan dalam keadaan dia buat dosa, walaupun dosa tu besar, berzina ke, apa ke, merompak ke, membunuh orang, tiba-tiba dia taubat. Dia taubat tu lah mati. Nampak? Hukum dunia tak lepas, hukum dunia tetap dia kena. Tapi di sisi Allah SWT dosa dia terhapus sebab dia dah taubat sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh. Itu dia. Baik. Itulah yang dikatakan 3 golongan manusia. Golongan pertama tunduk hawa nafsu. Golongan kedua sentiasa bermujahadah menentang hawa nafsu. Golongan ketiga terpelihara daripada melakukan dosa. Ini golongan-golongan para nabi lah. Orang alim, ulama, ada dosa tak? Ada. Tapi tak boleh lah kita kata ulama tu tak maksum. Memanglah yang maksum tu nabi je. Tapi nak bandingkan ulama dengan kau, berapa ramai ulama tu lagi banyak solat tahajudnya, lagi banyak solat taubatnya. Kau apa ada? Lagi banyak menyampaikan dakwahnya. Janganlah cakap macam tu. Itu cakap orang kurang ajar tu. Ingat tuan-tuan, munafik moden. Munafik moden. Tahu tak munafik moden tu apa? Munafik dulu mengajak orang lari daripada Rasulullah. Munafik moden mengajak orang lari daripada alim ulama. Dia akan kata macam-macam. Hati-hati. Memang kadang-kadang ulama ni, kalau kita dalam YouTube ni, seorang ni cakap macam ni, seorang ni cakap macam ni, benda yang sama berbeza. Itu biasa, tak ada masalah. Itu biasa. Ada ulama kata tak boleh cabut rumput atas kubur. Ada ulama kata boleh cabut rumput atas kubur. Kata mana betul ni? Semua ada hujah dia, tak ada masalah. Ini dipanggilkan kemudahan untuk kita. Kalau kita nampak orang cabut atas rumput atas kubur, bilang kata tak boleh. Boleh, ada ulama kata boleh. Kan senang. Ada ulama kata tak boleh. Tak susah. Jangan semuanya tak boleh. Itu dia. Baik. Sendi-sendi kekuatan dalam memerangi hawa nafsu. Pertama sekali adalah hati. Hati kena kuat, kena banyak zikrullah. Kena hati. Sebab itu kalau kita tengok apa dia, inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu
Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh setiap manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, baiklah Tuhan punya badan. Jika buruk daging itu, buruklah Tuhan punya badan. Ala, ketahuilah, wahiyal qalb adalah, iaitu adalah hati. Itu dia. Maksud kita ni kena banyak zikir-zikir untuk pengubat hati. Itu banyak zikir-zikir. Kalau kita tak tahu pun, kalau kita surf internet pun, yang digariskan oleh Imam Ghazali pun dah banyak. 1000. Itu di hati. Tujuannya apa? Tujuan biar kita sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sesungguhnya Sayyidina Ali pernah hati akan jadi benteng yang kuat dalam merangi nafsu sekiranya hati itu hidup, lembut, bersih dan cekal, dan selalu mengingati pesanan Sayyidina Ali yang berbunyi, sesungguhnya Allah SWT mempunyai bejana di atas buminya, iaitu hati-hati. Maka hati yang paling disukai oleh Allah SWT ialah hati yang lembut, bersih dan cekal. Kemudian Sayyidina Ali mentafsirkan kalimat-kalimat tersebut dengan katanya, cekal dalam pegangan agama, bersih di dalam keyakinan, dan lembut terhadap saudara-saudara mukmin. Itu dia. Cekal dalam berpegang pada agama. Apa lagi? Bersih dalam keyakinan, dan lembut terhadap orang-orang Islam. Sayyidina Ali juga berkata, hati seorang mukmin itu bersih, terdapat padanya pelita yang bercahaya. Hati seorang kafir itu hitam serta berpenyakit. Sebab tu kita dengar drama apa? Bila hati telah hitam. Tengok orang buat baik pun hati sakit. Betul? Bila hati telah hitam. Tengok orang buat jahat, hati kita suka. Suka apa? Padan muka kau. Ada tak orangnya? Ada tak ketikanya kita macam tu? Tengok budak naik motor tu, padan muka kau, accident lagi. Bawa lagi motor macam bersih. Rupanya padan cucu kita. Padan muka kau. Jangan macam gitu. Banyak. Kita ni ada panggil zikir kifarah. Istighfar, Masya Allah, Subhanallah. Apa lagi? La ilaha illallah. Apa lagi? Tengok astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan kau peliharalah budak tu. Ya Allah, kau berilah dia hidayah. Gitu. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, cepat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita tak tahu tau tuan-tuan. Kalau budak-budak yang kaki rempit tu, boleh diubah dia punya minda dia. Boleh jadi pengebom berani mati tu. Jangan main-main. Budak-budak kaki rempit ni, dia tak takut mati kan? Boleh jadi pengebom berani mati tu. Kalau boleh jumpa budak-budak rempit tu, jumpa budak-budak rempit, siapa bos kau? Ada masa datang suruh lah semayang ramai. Kita lalukan, siap dia biar minum ada apa. Nanti buat terempit daripada rempit, punya rempit tu surau. Tak apa. Lepas tu nak merempit lagi lantak dia lah. Biasanya gitu. Tu ya. Baik. Al-Quran Karim memberi gambaran terhadap hati orang mukmin menerusi firman Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya bertambah keimanan mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Tu dia. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang apabila disebut nama Allah gementar hati mereka. Lepas tu tuan-tuan, kita nak sebut nama Allah ni kalau boleh lah, kalau seorang-seorang, kalau kena seorang-seorang insya-Allah, kita sebut apa? La ilaha illallah. Masukkan dalam. Seorang-seorang tu boleh, ramai tak boleh. Ramai tak datang. Tidak ramai kan? La ilallah, la ilallah. La habis. Salah tak? Tak salah pun. Kita cerita kita. Betul kan kalau seorang duduk seorang, hasbi rabbi,
Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Dia dah masuk fil tu. Nur Muhammad sallallahu bahawa cukup bagiku Allah Tuhanku. Tu kalau seorang-seorang tuan-tuan, aduh, boleh meleleh mata. Allahumma ahyina bil iman. Aduh, tak ada dapat seorang. Tak ada dapat seorang. Itu macam-macam. Nanti dia naik show, dia lagu dia bubar. Kadang-kadang dia boleh dia nangis. Tu zikir tu, kita nak lawan hati kita tu. Ketika tu alhamdulillah kau dapat. Macam kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita ada setengah subhanallah, subhanallah, kan lain. Dan kita subhanallah, 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 subhanallah. Apa dia? Betul, tak salah, tak salah. Masing-masing kan kita seorang. Ya, boleh, boleh, tak ada masalah. Baca ayat Quran Allah. Sebab itu kan tengok kita ni, siapa sini biasa tengok musabaqah Al-Quran dalam TV? Okey, biasa tengok kan? Kat tangan ada Quran tak? Tengok audience kat dalam tu, dia pula ada Quran sama-sama dia baca. Kita dengan TV, sedaplah bacaan dia. Salah tajwid tu, bukan kita nak tengok Al-Quran tu. Dia sendiri yang dekat dalam kata, terutama budak-budak tahfiz, dia pegang Quran, budak-budak universiti dia pegang Quran, dia baca, dia tengok kan. Kita kalau sedaplah bacaan, bukan kita nak ambil pengajaran dia ke. Kan kita tengok Quran, dengar dan melihat, kan dapat barakahnya kan. Kenapa tak buat? Kena pula yang nyanyi tuan, yang baca Quran tu anak dara. Lawanya. Bukan kita dengar bacaan dia, kita dengar lawanya. Bibirnya aduh cantik. Itu dia. Dan dalam menggambarkan sifat-sifat hati orang kafir pula Allah menjelaskan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kerana sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Itu orang kafir. Kadang-kadang bukan dia tak tahu, bukan dia, Allah dah tutup tuan-tuan. Allah dah tutup. Macam mana? Masuk akal ke? Masuk akal ke ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus? Tiga ni semua satu. Cuba dia satu jalan tiga, tiga. Ingat 3 in 1 coffee ke? Tadi orang Allah dah tutup. Masuk akal ke ada dewa api, dewa tu, dewa ni? Dewa ni gaduh dengan dewa ni sebab dewa ni curi bini dewa ni. Dia tak nak sebutlah perayaan apa. Masuk akal ke? Tapi kenapa? Hati-hati orang tu Allah dah tutup. Itu dia. Sebab itu kita kena rajin doa, ya Allah ya Tuhanku. Contohnya kita kalau ada kawan yang bukan Islam yang baik, ya Allah tu kau bukakan hati dia, kau berilah dia hidayah. Tak salah. Jangan kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dia. Kamu tak boleh. Faham? Contohnya kita minat Jackie Chan, ya Allah ya Tuhanku, kau bukalah pintu hati Jackie Chan untuk menerima agama Islam. Tak salah. Jangan kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa Jackie Chan, kau masukkan dalam syurga-Mu. Banyak hati. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Allah juga berfirman, afala yatadabbarunal Quran.
am ala qulubin aqfaluha. Maka apabila mereka tidak memperhatikan Al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka yang terkunci? Surah Muhammad ayat 24. Sebab itu kalau kita perhatikan ahli saintis yang mengkaji Al-Quran, nak dihubungkan dengan saintis, dengan sains, sudahnya mereka ini masuk Islam. Mereka mengatakan bahawa dunia ini ada permulaannya. Teori Big Bang ada permulaannya. Petang dunia ini tak macam ni, dunia ni dulu lain. Siapa yang nyusun? Mesti Allah mesti ada yang menyusun. Mesti ada yang menyusun. Maka masuklah di Islam. Dikaji pula dikaji pula tentang binatang-binatang, struktur badan binatang, dikaitkan dengan Al-Quran. Dikaji pula tentang anatomi badan manusia. Dalam Quran dah sebut bahawa berapa lama kita berada dalam perut ibu. Quran dah sebut lebih dulu. Dikaji benda tu semua. Sebab itu kalau kita tengok banyak saintis Islam, mereka itu adalah orang-orang penghafaz Al-Quran asalnya. Al-Biruni, apa lagi, Al-Hawarizmi, Ibn Sina, semua tu pakar-pakar menghafal Quran tu. Sebab tapi daripada masa sama dia orang tu pakar saintis juga, pakar sains, pakar kedoktoran. Sebab itu kalau kita tengok sekarang kat Malaysia dah ada, dia nak naikkan budak tu biar tahfiz yang ada akademiknya, tapi tahfiz Quran. Ada. Tu kita kat Mahat, ada Mahat Ulul Albab, Mahat Ulul Albab ke sains itu MRSM Ulul Albab. Dia dah masukkan budaya penghafazan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan jangan takut nak hantar cucu-cucu sendiri ke Al-Quran untuk menghafal Quran. Kalau rasa cucu tu tak cemerlang dari segi akademik, hantar dia pergi Quran dulu. Sabar dulu. Sekarang kita tak susah. Kat Malaysia ni SPM boleh ambil sijil terbuka. Saya dulu best SPM umur 17 tahun. Sebelah saya ada uncle India umur dia 56 tahun ambil SPM. Tak ada masalah. So bagi dia tahfiz Quran dulu, masuk pasar dia betul-betul dengan Quran, bagi tahfiz Quran, dapat 30 juz. Sekarang ada fast track SPM. Fast track SPM. InsyaAllah dia boleh berjaya. Jadi tuan-tuan, itu dia antara sendi-sendi kekuatan dalam merengai hawa nafsu. So malam ni kita sentuh satu dululah, iaitu hati. So kita kena banyak mujahadah melawan hati kita. Banyak pujuk hati. Isteri kena banyak pujuk hati dengan perangai suami. Suami pun kena banyak pujuk hati dengan perangai isteri. Suami kena banyak pujuk hati dengan perangai kawan-kawan. Anak-anak sabar pujuk hati. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sabar tu. Lepas tu kalau kita tengok ada setengah-setengah tempat ciri-ciri ceramah motivasi, dia suruh ni pujuk ni, dia baca, dia suruh istighfar tu sampai berasa dada ni. Saya pernah juga ikut. Orang lain dah rasa, aku tak rasa-rasa pun. Sudahnya dah, kau dah rasa Rul? Dah. Saja je kan. Terpulanglah cara macam mana. Zikir kifarah. Kalau tuan-tuan cik ada zikir kifarah. Masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Apa lagi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, ada 7 zikir kifarah. Jadilah. Dulu ada nasyid dia, Rabbani nyanyi. Inilah dia zikir kifarah. Itu saya. Tak apa pun, peganglah satu zikir, teruskan aja. Selawat je. Dia. Selawat apa? Nariyah boleh. Allahumma salli salatan daimatan wa salim salaman. Betul. Ala sayyidina Muhammadinil. Kita biasa ngapal, kena nasyid-nasyid tak hafal. Budak-budak dah senang apa itu. Boleh. Ibu-ibu sambil masak kan. Allahumma salli salatan. Suara belakang.
Suami buat sambung. Daimatan wa salim salaman. Isteri buat sambung. Ala sekejap lagi suami ambil. Sekejap lagi suami ambil puyuh. Tek tek tek, ada muzik dia. Tak apa. Tak salah. Mesra, mewujudkan kemesraan. Penting mewujudkan kemesraan dalam keluarga Islam. Penting. Bukanlah masuk keluarga Islam semua-semua tak boleh. Tidak. Penting. Hiburan cara Islami. Jadi tuan-tuan yang mata Allah sekalian, saya rasa cukuplah setakat itu. Kita sentuh satu dulu bab hati. InsyaAllah sendi kekuatan dalam memerangi hawa nafsu. Yang pertama adalah hati. Yang kedua insyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sentuh bab akal. InsyaAllah. Jadi saya rasa saya mohon ampun dan maaf lah kalau ada terkurang sana sini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan salatul mas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.